GHAT, bukan lorat. Jadi makna lorat yang kedua adalah sakit teruk. Macam contoh dia kan, balik cepatlah mak hang sakit teruk ni. Kan. Jadi lorat yang ketiga maksud dia kalut. Jangan ada lorat sangat kan, hal aku, kau suka aku kan. Tu maksud lorat. Jadi untuk lorat Kedah ni kan, jadi bahasa komunikasi perantaraan yang diucapkan dengan bibir ataupun dengan mulut. Saya bila berdepan dengan audiens yang begitu ramai tu ketak juga kan. Sebab selalunya saya cakap dekat radio, jadi tak ada siapa yang nampak saya kecuali saya dengan DJ kan. Jadi berdebat-debat juga ni kan. Jadi saya teruskan kepada tajuk dia, perbezaan logat Kedah mengikut daerah. Saya akan bahagikan kepada dua kondisi daerah negeri Kedah. Jadi negeri Kedah ni ada dua pintu masuk. Satu di Kota Perdana iaitu Bukit Kayu Hitam dan satu di Kota Putra iaitu Durian Burung. Jadi bermula dari atas, saya bahagikan juga kepada dua iaitu pesisiran pantai. Lebih kurang mungkin dari pantai itu mungkin dalam 40 km ke pedalaman kan. Pedalaman tu ulu. Jadi orang dulu dia tak maulah kalau sebut ulu kan. Kadang orang Kuala Nerang PKL dulu lah kan dia tak mau sebut dia orang Kuala Nerang. Pasal apa? Pasal ulu ni adalah daerah pedalaman yang mundur kan, yang mundur. Jadi untuk kertas ni saya bagikan kepada dua. Dari Bukit Kayu Hitam turun ke bawah. Jadi daerahnya Ditra, Ian, Kota Kuala Muda, Pandak Baru, Pendang juga duduk sama tengah kan. Yang di pedalaman tu nanti saya huraikan kemudian. Dia sangat menarik kan. Kedah mempunyai perkataan ataupun istilah, sebab saya orang sastra, jadi bagi saya perkataan dan istilah tu adalah sama. Orang linguistik ada bezanya kan. Kita ambil sejarah negeri Kedah dulu kan. Sebelum ketibaan penjajah, Kedah dahulu telah didatangi oleh pendakwah daripada Yaman, daripada Gujarat yang menyebarkan agama Islam. Sultan Kedah, Raja Kedah, Maharaja Derbaraja tu memeluk Islam pada tahun 1136. Bermula itu bukan bermakna mengikut tarikh itu seluruh rakyat Kedah baru memeluk Islam. Sebelum daripada itu, rakyat-rakyatnya ramai dah sudah Islam, cuma rajanya belum. Kita tak tahu sama ada Islam secara rahsia ataupun sembunyi waktu itu. Sebab perkataan Kedah, sebab pendakwah yang datang ke Kedah ini dia membawa kitab-kitab Al-Quran. Yang pertama dia ajar adalah huruf-huruf Arab supaya rakyat Kedah boleh membaca dan boleh menulis. Itu yang diajarkan oleh Islam. Sedangkan Nabi dulu kan pertama kali disuruh membaca, Iqra kan. Macam itulah. Jadi perkataan-perkataan yang dicipta oleh orang Kedah, yang hari ini bila saya buat kajian betapa kebijaknya orang-orang Kedah menciptakan perkataan-perkataan itu untuk menyampaikan sesuatu maksud apabila bercakap di antara mereka. Jadi perkataan yang wujud, sebutan, saya ambil contoh, kalau saya tak sebut dalam Jawi tau, saya akan sebut dalam Rumi. Kalau ular, R tu akan diganti dengan Q ataupun Jawi dia Ain, jadi ulang. Macam tu juga kalau kubur jadi kubong, bubong kan. Ayam tu
air kan ar dekat hujung kan. Kawang, pencuri kan, pencuri. Itu huruf R dan huruf ro. Kalau huruf R itu berada di pangkal perkataan, diganti dengan GHA ataupun ghain, ataupun di depan ataupun di tengah akan diganti dengan ghain. Ghain itu huruf Jawi. Kita dengar kasar tu, orang kata orang Kedah cakap kasar kan, padahal tak kasar. Orang jadi orang, parang jadi parang. Ghain, huruf ghain. Jadi banyak lagi perkataan-perkataan kan, perkataan-perkataan Kedah bila disebut kita dengar kasar padahal tak kasar sebab perkataan tu telah ditukar. Orang Kedah dia cakap bahasa pasif yang pendek-pendek dia, 2-3 patah perkataan untuk menyampaikan maksud dia. Begitu juga dengan perkataan. Kalau ada lebih daripada tiga suku kata, macam perahu, dia kata perahu kan, perahu. Pergi jadi pi, mari jadi mai. Perempuan tu jadi perempuan kan. Jadi itu huruf peranan huruf ain dan huruf ghain. Kalau perkataan tu di hujungnya L atau lam, di akhir sebutannya ditukar, sebutan di hujungnya ditukar menjadi I ataupun ya huruf Arabnya kan. Contohnya kapal, L tu dibuang digantikan dengan I, jadi kapal. Pasal jadi pasai kan, pasai kan, bukan dia pasai negeri ni, pasai apa hang mai rumah aku pagi ni kan. Asal jadi asai kan, dajal jadi dajai kan. Orang Kedah dia cakap, sebenarnya dia tak marah, sebenarnya dia bagi dia tak kasar, dia kata dajai yang ni. Dah, itu perkataan yang mesra bagi orang Kedah. Tapi kita memang tak boleh terima kan, kawan lain memang tak boleh terima. Tapi sesama orang Kedah, dia biasa aja kan. Kalau perkataan di hujungnya S, dia akan tukar menjadi AIH. Kalau lekas jadi lekas. Kipas jadi kipai. Itu adalah logat Kedah. Tapi jadi logat utara juga, sebab apa, Perlis, Pulau Pinang, ada juga perkataan-perkataan yang sama kan. Nanti Pulau Pinang kita dengar macam mana. Satu yang bagi. Satu lagi ini saya sebutkan di sini adalah saya tak tahu nak cakap. Kalau perkataan yang mula dengan K, macam kedot kan. Kedot tu kalau sebutan dia ke tu, kita tak boleh guna K, kerdot ni. Kedah, orang Kedah dia kata kedot, dia tak kata kerdot. Kerbuk. Tak kata kerbuk. Kerbuk. Macam mana nak eja dia? Susah tu. Susahlah bagi saya sebab ni kan kampul. Saya nak kampul pergi cepat sikit kan. Di Malaysia, bahasa Melayu yang menjadi bahasa kebangsaan banyak ragam penyebutannya mengikut negeri-negeri. Walaupun perkataan itu merupakan perkataan yang sama, sebutannya tidak sama. Untuk melihat lebih jauh dan mencari jawapan kenapa nada sebutan ini tidak sama di daerah-daerah dari Kedah, dalam negeri Kedah kan. Jadi tadi saya sebut belah pesisir pantai. Jadi sebelum ni negeri Kedah merupakan sebuah negeri industri bijih kan, ada pelabuhan di Merbuk, Sungai Mas apa semua kan. Jadi tak menjadi aneh kalau negeri Kedah ni didatangi oleh pendatang-pendatang dari Nusantara. Waktu tu kita tak pakai pasport lagi dan kita tak ada garis sempadan. Jadi orang Jawa, orang Banjar, orang Aceh di Sumatera banyak yang mai ke Kedah. Sampai di Kedah, orang ni, pendatang ni, dia bawa bahasa ibunda dia ke sini. Tapi bahasa ibunda tu tak kekal. Hari ni kita tengok
Macam orang Aceh kan, dia tak cakap dah bahasa Aceh kan. Kadang anak cucu dia pun tak faham. Sebab bahasa yang dibawa oleh pendatang itu tenggelam kerana kekuatan logat orang Kedah, orang asal negeri Kedah. Tapi satu lagi, logat Kedah, kalau kata-kata itu adalah kata-kata pinjaman daripada luar, bukan yang Kedah, dia tak akan tukar ikut logat Kedah. Saya bagi contoh sebagai acar, makanan kan. Acar, sejenis makanan. Orang Kedah tak kata acang kan. Kalau acang maksud dia lain. Pasar, tak kata pasar. Dia kata dia kan sebut pasar juga. Tapi orang Kedah pasar tu dia kata market. Dia guna market, dia tak guna ni. Istilah logat Kedah adalah ciptaan nenek moyang berdasarkan budaya hidup. Budaya hidup waktu tu. Kita tak tahu bila perkataan ini diciptakan. Jumlah perkataan terlalu banyak kalau kita buat kajian, dan kita tak tahu siapa yang menciptakan perkataan-perkataan ini. Jadi tugas kita hari ini lah yang mengumpulkan semula dan mengangkatkan semula, membukukan perkataan-perkataan itu supaya tidak hilang. Sebab generasi hari ini dia dah tak tahu. Saya kadang saya jumpa budak-budak, saya tanya, jemuan tahu jemuan? Dia tak tahu apa jemuan. Tu saya selalu cakap, jahat macam jemuan. Jemuan dimasukkan dengan nakal ataupun jahat yang ditujukan kepada kanak-kanak. Kan itu orang tua-tua dulu-dulu kan. Jemuan tu bukan binatang dan bukan orang. Kalau dia pun tahu. Kalau orang sebelah pesisir, jemuan tu dia masukkan kepada jahat ataupun nakal. Tapi kalau sebelah ulu, dia tak kata jemuan, dia kata jebon. Kan jahat macam jebon. Jebon tu adalah sejenis binatang cerpelai kan. Tak apalah kan kita kata jahat macam binatang. Kalau kita sebut jahat macam paling mawang kan, tersinggung paling mawang kan. Tu bijaknya orang dulu dalam berkias. Saya masuk kepada yang kedua tadi pesisir, yang ni ulu. Ulu tu pintu masuk dia. Kalau daripada Thailand, sebelah utaranya adalah Durian Burung di kota Putera. Kota Putera kan. Di situ dulu ada sebuah kerajaan di perbukitan bahagian tanah tinggi dinamakan Kerajaan Reman. Jadi ibu negeri Kerajaan Reman tu adalah Kota Baru. Kota Baru. Jadi saya tak maulah sebut siapa dia raja-raja, nanti cari dalam internet. Type Kerajaan Reman akan keluar sejarah Kerajaan Reman. Jadi daerah di pedalaman dalam negeri Kedah, Padang Terap, Kuala Nerang, Pendang separuh je lah, Sik Baling. Perkataan sebutan dia tak sama dengan orang di pesisir. Kalau ini popular ni, orang sebelah pesisir kalau sebut ayak, kan, orang di situ Baling Sik situ dia sebut bilik kan, bilik ayak. Bilik sebab orang di situ perkataan-perkataan yang di hujungnya ada R dibuang, dikosongkan R. Kalau sebelah pesisir sebut kubong, dia akan kata kubur saja kan, kubur. Jadi dulu bila saya ada kawan di Baling, dia cakap macam tu, saya tanyalah, awak asal daripada mana? Daripada Baling. Saya pun heran, daripada Baling ataupun daripada Sik. Jadi perkataan yang disebut tu seolah-olah orang sebelah selatan yang dibuang R tu kan. Kalau ada R dia akan buang R tu kan. Rasa macam orang sebelah selatan. Dapur jadi dapur kan, jadi dapur.
Jadi saya dah bagikan dua, pesisir dengan ulu. Ulu ni walaupun daerah saya yang cukup popular dengan tak tu dia kan. Ada orang say, ada orang baling di sini kan. Tak tu dia. Tapi kalau orang pesisir dia kata tak tu kan. Tak mau tak imau dia kata tak imau. Itu sebutan yang tidak sama antara daerah-daerah. Lagi teruk dia kata tak kelapak, kan, tak kebulong ni. Saya kan saya dah pergi banyak tempat. Saya dah pergi banyak tempat ke tu, terutama saya pergi mula saya buat kajian lapangan lah untuk lorat Kedah ni kan. Lenggok ataupun nada ataupun irama dia tak sama. Macam Padang Sanai dia berdekatan dengan sempadan dengan Thailand. Jadi saya tak pandai nak gayakan tu kan, cuma pelakon yang boleh nak tiru irama tu kan. Saya akan sebut di sini kan beberapa contoh orang daerah Padang Terap. Anak dia kata anak pergi tu memang gi lah kan. Orang mu nak gi mana kan, orang tu lah, orang sebelah ulu dia cakap dia tu, guna mu nak kelik ke kan. Duduk tu direngkaskan tinggal duduk di mana kan, duduk buat apa. Duduk di mana tu maksudnya tinggal di mana, duduk buat apa tu maksudnya kerja apa sekarang ni kan. Duduk jadi duduk kan, dia ringkas saja kan. Rumah tu dia sebut mah saja, mu kamu. Beritahu tu royak. Belajar tu memanglah belajar kan. Belajar seorang-seorang, mak tu emak. Jadi macam ni ayat dia. Anak ajak pergi duk mah dia, mu royak mu duk belajar. Emak tak mau duk seorang, emak royak mu royak molek mu nikah. Sebutan saya mungkin tak sama kan, tak sama. Saya minta maaf, saya tak boleh nak tiru. Jadi anaknya mengajak tinggal di rumahnya, tapi mak tak mau kerana anak itu masih belajar. Jadi mungkin kerja sambil belajar. Jadi bila anak tu tiada di rumah, dia tak mau sendirian di rumah. Jadi mak cadangkan anaknya supaya kahwin kan. Ayatnya ringkas saja tapi membariskan beberapa perkataan untuk sampai ke, tapi kita faham. Kalau orang luar mungkin tak faham kan. Jadi orang Kedah dia faham. Setiap dialek ataupun logat itu gaya percakapan ada iramanya yang tersendiri. Sebutannya juga adalah suatu seni kan. Ini sukar ditiru untuk meniru supaya menjadi seperti percakapan penduduk asal. Tentulah kena belajar. Untuk belajar itu perlu berdampingan dan bercakap dengan dialek mereka sebagai latihan. Ini ayat yang lagi yang akan saya jadikan contoh ni kan. Jadi 4 ayat berikut dia menyuruh anaknya masak nasi. Dia juga suruh anaknya masak sayur telur itik. Mungkin masak lemak telur itik kan. Di logat dia dalam perkataan ni ada perkataan beri tu beri, mek tu anak perempuan, tak gi tu tak beri, tak kelik tak balik, gi tu pergi. Nana mungkin menanak kan, nanak nasi kan. Sedap tu sedap. Kita kalau sedap tu tercekik atau sedap kan. Tapi bagi dia dah sedap. Deme, saya mungkin dah tak betul sebut deme tu, macam orang Perak juga. Kami mu pergi mana? Kamu nak pergi ke mana? Mu tak usah kelik, kamu tak usah balik kan. Muri kat dema, muri tu pun mungkin marah pada kamu kan. Tak ke bulu ke mu, tak mau kat kamu. Tu bahasa orang yang saya maksudkan orang pedalaman kan, orang ulu.
logat yang saya cakap, logat yang saya cakap tu, logat yang di pesisir tu boleh kata logat yang biasa semua orang faham. Jadi orang di pesisir, orang di Ulu pun faham juga logat tu kan. Cuma logat orang di Ulu tu kita orang di pesisir tak berapa nak faham. Kalau kita tak betul-betul dengar, memang tak faham. Jadi saya cuma yang paling popular perkataan yang saya cakap tadi tu tak today. Bukan tak tahu tau, tu THU, tak today. Tak imam, tak miau ai, tak tahu ai. Itu orang yang sebelah pesisir. Sepatah perkataan logat dapat menggambarkan sesuatu perbuatan itu dengan tepat. Jadi kadang-kadang satu perkataan logat Kedah tu dia menggambarkan satu perbuatan dengan tepat. Kadang-kadang susah untuk mencari perkataan lain yang sama maksud dia dengan perkataan tu tadi kan. Jadi saya bagi contoh sini honggang. Saya dah bincang dengan kawan-kawan kan. Honggang ni kan, kita honggang tu kalau kita honggang. Jadi apa perkataan yang memberi maksud honggang tu? Hogah. Ada kawan-kawan kata hogah kan. Satu lagi kelepiang. Kelepiang ni gambaran dia kalau lekat apa-apa di tangan kita kelepiang macam tu. Kita kelepiang. Jadi apa perkataan untuk kelepiang? Itulah kekuatan bahasa logat Kedah yang memberi gambaran yang tepat terhadap sesuatu perbuatan. Ada banyak perkataan logat Kedah, perkataan di dalam logat Kedah, dialek Kedah yang masih bukan disimpan, masih digunakan oleh orang-orang lama dalam kajian lapangan yang saya lakukan. Dan saya telah menyusunnya mengikut abjad ABC. Dan jadi untuk acara ini, jadi saya tak dapat nak menyebutkan satu persatu perkataan-perkataan itu sebab terlalu banyak kan. Saya kagum dengan orang-orang lama yang mencipta perkataan itu untuk kegunaan mereka. Dia bukan saja untuk percakapan hari-hari, dia untuk sedi bina rumah, sedi bina kapal. Lepas tu perkataan-perkataan untuk kerja-kerja apa setiap hari. Kerja ni tak, kalau orang dulu memang sawah kan, bersawah. Jadi dia tak kata sawah, dia kata bendang kan. Jadi untuk pekerjaan dia ada perkataan-perkataan untuk timbangan, untuk sukatan, ada banyak lagi lah perkataan-perkataan yang telah dicipta. Kalau ukuran kita hari ni guna meter kan, meter sentimeter. Kalau dulu dia kira jengkai. Tak kata jengkai lah, dia kata sejengkai kan. Ada lagi jember, macam-macam lah. Macam tu juga rumah. Rumah dulu didirikan pakai kayu, ada tiang, ada lantai. Jadi tiap-tiap tu dia ada perkataan dia yang tersendiri. Ada tali pinggang. Tahu tali pinggang untuk rumah. Tali pinggang tu untuk menutup sambungan tiang lantai dengan dinding. Jadi dipanggil tali pinggang. Jadi kalau saya tanya kepada para pelajar pun mungkin tak tahu apa tali pinggang kan, tibak layang, daun budi, itu perkataan-perkataan yang telah menjadi logat Kedah untuk seni bina rumah. Jadi untuk untuk perkataan-perkataan yang digunakan oleh nelayan untuk membina perahu ataupun kapal, saya belum lagi buat kajian. Jadi perlu diingatkan, Kedah pada zaman kegemilangan dahulu ada limbung tu, ada pelabuhan dekat Langgang.
Dekat Langgam ada bengkel. Orang Kedah ni bijak. Bukan kata bijak membina rumah, tapi bijak dalam pembinaan kapal-kapal besar. Contohnya Mr. Lok, seorang pedagang, dia telah menempah sebuah kapal di Limbung. Di Limbung, kapal tu besar, boleh muat 10 ekor gajah. Kan dia balayak ke India, kemudian dia jual gajah-gajah di sana, dia bawa balik kain baju untuk dijual di Kedah. Jadi orang Kedah dulu pakai baju cantik-cantik lah. Gajah memang banyak di Kedah. Hutan-hutan dekat belah Jitera kan. Sampai dulu saya ingat, masa saya kecil-kecil dulu, saya dengar tok saya kata, kalau nak kelak bawa lah